Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan Mahlijatul Qasar, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan malam ni kita akan tengok hadis yang ke-38. Kita pun di hujung-hujung kitab dah. Kelebihan 38 salat istikharah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairi fariḍah thumma la yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa na'lam wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu inna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri aw ajilihi fa'aqdiruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri aw ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma ardini. Qala yusammi hajatahu. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW ajarkan kami melakukan istikharah kepada Allah untuk memohon cara yang benar mengenai sesuatu amalan dalam segala hal, sebagaimana baginda mengajar kami surah daripada Al-Quran. Baik, solat sunat istikharah ni dia adalah salah satu daripada solat sunat yang ada dalam ranking lah solat sunat ni. Dan dia bukanlah fardu, dia kategori dia adalah sunat. Istikharah ni apabila kita nak buat sesuatu pilihan yang besar dalam hidup kita. Yang besar ni maksudnya berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan nak tukar tempat kerja kita, berkaitan dengan nak beli rumah baru, nak pindah kawasan taman perumahan ni, nak pergi duduk dekat Sungai Petani, okey ke tak okey, kita pun tak tahu. Jadi ada dua benda yang besar yang kita nak buat pemilihan. Maka Nabi SAW ajarkan sembahyang istikharah ni kepada para sahabat, seperti mana Nabi ajak surah-surah daripada Al-Quran pada kami. Maknanya bersungguhnya Nabi SAW ajak berkaitan dengan istikharah macam Nabi ajak surah daripada Al-Quran. Jadi Nabi ajak pada para sahabat, ada apa benda yang kau nak buat antara dua keputusan yang besar, tak tahu nak pergi sambung mengaji kat sini ke, nak sambung mengaji kat universiti ni ke, dapat dua-dua surat tawaran, nak sambung staff,
nak perhabis tingkatan 6 stam ke, dapat pula surat untuk sambung belajar kat UIA dengan USIM, nak sambung kat USIM ke, nak stay dekat tingkatan 6 ambil stam dulu ke, atau apa sahaja benda yang melibatkan satu keputusan yang besar di dalam hidup kita, maka apa kita kena buat? Maka pi ambil air semayang. Lepas kita ambil air semayang, kita semayang 2 rakaat macam biasa, bacaan bebas, kuliah, keluar Allah, apa surah pun boleh, Fatihah wajib lah. Lepas kita bagi salam, maka Nabi SAW ajak pada kita satu doa yang khas. Baca dulu doa ni, di hujung doa tu yusammi hajatahu. Kemudian kita kepilkan dalam doa kita tu apa hajat kita tu, apa kita punya benda yang ada dalam hidup ni, apa benda yang kita tak tahu. Baik, doa dia tadi tu saya baca kat tuan-tuan terjemahan doa dia tu. Doa dia hebat dan menarik yang Nabi ajak pada kita. Ya Allah, aku meminta pilihan kepada kamu dengan pengetahuanmu. Aku mohon keputusan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon kepadamu daripada keutamaan yang besar. Sungguhnya engkau mampu sedangkan aku tidak mampu, dan engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan engkau mengetahui urusan-urusan yang lain. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara urusan ini baik untuk aku dalam agamaku, kehidupanku, serta di akhir urusanku, atau disebut buat masa kini atau akan datang, maka kau takdirkanlah bagiku, yakni kau mudahkanlah bagiku, kemudian berkatilah bagiku, kemudian berkatilah aku di dalamnya. Lepas kita semayang, kita doa ke Allah. Ya Allah, ada satu benda yang aku nak buat. Kalau benda yang aku nak buat ni, dia baik untuk 3 benda. Satu, untuk agama aku. Yang kedua adalah kehidupanku. Yang ketiga adalah urusan aku. Sama ada untuk sekarang ni atau masa-masa depan. Kalau betul benda ni berfaedah aku dari segi 3 sudut ni, engkau mudahkanlah untuk aku, bagilah senang untuk aku, dan beri keberkatan pada aku. Contoh saya beritahu tuan-tuan lah, ada satu taman perumahan baru buka lah kat mana-mana, kau dalam-dalam sikit, bela-bela SP Sungai Petani. Kita duduk di sini dah. Jadi isteri kita kata, abang, kawasan ni semua ada 2-3 orang kawan-kawan dia tempat kerja semua pakat duduk nak beli kat kawasan tu. Jom kita pergi duduk belah situ. Contoh. Jadi kita nak duduk di situ ni banyak benda lah kita nak tengok. Apa dia? Satu, tempat kerja kita. Yang paling besar sekali adalah dekat dengan masjid ke. Kita nak main kuliah ni boleh dapat ke komuniti yang baik macam ni? Boleh dapat ke masjid-masjid yang aktif, yang buat ceramah, program, kuliah kita pun dah selesa macam ni. Nak pindah sana okey ke tak okey, tak tahu. Kadang kita nak pindah tempat baru, kita tak tahu kejiranan tu macam mana. Kena warga negara asing banyak, kes sosial pun banyak. Balik malam mabuk minum arak, baling botol kepala kawan, pukul 12 duduk gaduh depan rumah. Anak-anak nak keluar, kita start motor pukul 11.30 nak pergi beli gardenia, nak buat habuan. Sampai anak-anak pun jadi seriau nak keluar sebab jalan tu gelap. Kena naik kereta juga. Minyak tadi lupa nak buh. Rumah ni dengan taman perumahan, dengan keselesaan, banyak benda kena tengok. Jadi kita tak tahu rumah tu macam mana. Ya Allah, aku nampak rumah tu cantik lah, besar lah, taman perumahan lah. Dia kata di sini nak buat masjid lah. Tapi kita tak tahu future tu macam mana. Sama ada kita tu lah, nak jalan nak keluar. Rumah tu cantik, cuma daripada rumah nak keluar pergi ke jalan depan tu 20 minit. Jauh nak keluar tu. Sini dekat lah, cuy, dah sampai dah highway dah. Cari masuk balik dengan semua benda, segala mak nikah, semua pasar raya lah, apa semua siap dah sini dah. Kemudahan-kemudahan pejabat kerajaan, hospital, sakit demam, lari apa demam senang. Kawan-kawan adik-beradik pun dekat sini. Apa-apa jadi semua boleh main. Mak kita pun dekat. Mak batuk sikit kita lari pergi rumah dah pergi tengok mak kita. Semua benda.
Nak pindah duduk sana, okey ke tak okey? Atau kita tak beli lagi rumah. Ada satu taman perumahan dekat Nibong Tebal baru buka, dekat bandar tu apa, dekat IKEA. Mereka dah buka promosi rumah. Kita nak beli situ ke? Nak beli kat Nibong Tebal ke? Nak beli kat Bagan Serai ke? Kawasan ni macam ni. Jadi kita tak tahu. Jadi kita doa ke Allah supaya Allah boleh bagi kita. Atau kita nak tukar tempat kerja. Tempat kita sekarang ni adalah gaji dia bagi kat kita 2,500 contoh. Tempat kerja baru ni dia offer kat kita 3,400. Tapi tempat kerja baru tu dia jauh sikit. Tempat kerja baru tu dia bebanan kerja dia lebih sikit. Mungkin kita akan balik lambat. Sabtu kadang-kadang kita kena kerja juga. Kita walaupun 2,500 tapi hati senang. Balik awal seronok, bos pun tak kacau, kita pun buat kerja pun jadi seronok. Ada hari-hari bos mood baik, dia bagi kat kita bonus. Ada gaji sikit, ada gaji banyak, ada pro dengan kon. Jadi kita ni nak ke mana? Nampak anak 3 orang, tapi dalam perut nak terbit seorang lagi. 2,500 boleh ke tak boleh? Nak survive. Itu serah pada Allah. Ya Allah, aku ni tak tukar tempat kerja. Saya cakap dengan tuan-tuan, dengan Allah ni tuan-tuan cakap apa yang kita terbuku dia senang lah. Kalau malam cakap macam kawan kita. Bukan cakap dengan kawan tu, maksudnya luahan apa yang ada senang. Ya Allah, aku dah tempat kerja macam ni, bagilah pilihan yang baik pada aku. Kalau aku pergi sana, seronok juga. Kalau aku pergi sini, ada masalah apalah, aku tak tahu lah ya Allah. Pemudahkan urusan aku ya Allah. Cakap apa benda yang ada. Maksud saya, kita tak payah susun bahasa yang susah-susah sangat kita nak faham. Kan payah macam tu. Ya Allah, di keheningan malam yang syahdu ini, di waktu malam yang menyusup kesejukan sampai ke tulang belulang aku, malaikat orang pening, anak-anak minta doa apa ni? Direct tu. Sebenarnya cerita bunyi unggas, berbunyian cicak lah apalah, segala cengkerik semua masuk dalam doa. Doa tak ada lagi. Rendang sangat. Tak payah bahasa puitis, hamkan mak menekan Samad Said. Nampaklah dia sastrawan negara. Hang saja jadi buat teruk tu pula. Sebab kita nak susun bahasa tu kadang-kadang kita rasa macam payah sikit. Dia senang bahasa yang mudah kita cakap dengan Allah. Apa yang jadi dekat kita cakap, dia mudah. Sebab Allah ni dia wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat tengkuk kita. Maknanya apa saja luahan perasaan kita dengan Allah tu, Allah boleh dengar. Macam yang ketiga, saya bagi contoh adalah berkaitan dengan jodoh. Tak menikah lagi tapi ada 2 orang perempuan main kat kita, atau 2 orang lelaki. Kita nampak macam calon A pun nampak macam bagus. Jadi geng main masjid, tengok muka bagus juga. Bila pun tengok ya Hanana ya, Rida duduk di sini, celak sampai sini, miswak 2 dalam poket, telinga lagi 2, tasbih pegang hak 500 ni balik di tangan, nampak macam betapa sangat. Ada seorang lagi ya? Ada seorang lagi. Biasa gitu lah, main kuliah gitu. Bila-bila rajin pergi kuliah, mayang semua tak tinggal lah. Tapi jenis-jenis ni 2. Kita tak tahu lah tuan-tuan, kadang-kadang hari ni nampak bagus. Kedepan-kedepan kita tak tahu watak orang macam mana. Hari ni dia bagus, esok jadi macam mana kita tak tahu. Sama juga kita nak menikah, ada 2 perempuan, calon A, calon B. Ni nampak macam solehah sikit tapi tak apa segak. Yang ni tak apa nak, yang ni segak tapi tak apa nak solehah sangat. Tudung jenis hak lempak ke belakang tengkok betul je. Hak mana satu aku nak pilih ni? Hak warak ke, tak warak ke, macam mana ke? Dia ni anak ke berapa dalam keluarga? Jadi mak pak dia macam mana? Dia ni abang dia macam mana? Kena dapat abang hak jenis pergi belasah geng Tafiz tu. Leceh tuan-tuan. Hak jenis geng sabu bola poket 24 jam lah. Hatu sabu ke nak tengok latar belakang keluarga. Tapi dua-dua nampak bagus. Family dia bagus, bapak dia pun jenis kaki masjid, abang dia pun bagus, adik-beradik dia pun bagus, kerja elok, keluarga terhormat. Dua-dua kita tak tahu nak pilih siapa ni ya Allah. Bila nak istikharah, kena buang keputusan dalam hati. Maksudnya kita jangan dah, aku nak pilih dia ni ya. Kalau kita dah buat keputusan, bukan istikharah nama dia, itu hajat. Kalau kita tak mau buat keputusan lagi, serah urusan pada Allah, kita doa ke Allah. Berapa banyak kali nak buat Ustaz istikharah? Berapa banyak kali pun boleh buat.
Harian boleh, pagi boleh, malam boleh, bila-bila boleh buat sembahyang istikharah ni. Bagusnya malam sebab waktu tu waktu yang sunyi, kita boleh munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang kita nak tahu macam mana? Macam mana kita nak tahu keputusan tu macam mana? Adakah keputusan tu mesti melalui mimpi? Kita tidur, kita mimpi tempat kerja baru kita tu jatuh kaca atas kepala kita. Oh, tu tanda kata jangan pergi tempat kerja baru. Mesti mimpi ke? Tak. Lepas tu macam mana kita nak tahu? Keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita adalah keputusan sama macam hak kita doa. Apa dia kita doa? Ya Allah, mudahkanlah urusan aku untuk menuju ke arah satu. Contoh sebagai kita tuan-tuan, kita ada calon A dengan calon B. Kita sembahyang istikharah. Kadang-kadang ada orang mai kat kita. Ada orang mai, dia kata kat kita, semalam aku dah nampak budak lelaki tu mai hantar kat hang nasi lemak lah. Pagi dia mai hantar macam-macam tu. Tu siapa tu? Oh, yang tu kalau tak ada arah lapar tu, insya-Allah lah memang nak menikah dengan anak aku dah tu. Tahun depan Januari dia saja tu, dia mai hantar tu makanan ke apa, dia lalu tanya tu. Kita kata kat dia, betul ke hang tu nak buat menantu tu? Awak. Dia kata, aku rasa biar cek elok-elok. Hari tu masa kereta aku aksiden kat Ipoh tu, aku rasa aku pernah nampak dia duduk gari dia pakai baju OKT, orang kena tuduh. Hak pakai baju colour purple tu, dia tulis lock up dalam lori tu, dia baru turun. Aku tengok muka sama macam dia tu. Kita kata, hang baik elok-elok sikit. Jadi aku tengok elok-elok, kami dah cek dah. Dah lah, aku perasan muka tu macam. Hang cek balik tengok. Kita pun buat lah investigation. Pergi balik, cek balik. Rupanya betul. Memang dia duduk di Ipoh dulu. Dia pernah naik sebab dia bawa 12 kilo syabu belakang kereta. Lagi 4 saat nak kena gantung lah. Dia pun terlepas dah. Dengar-dengar kata hujung-hujung minggu duk bawa agak sikit-sikit tu. Supplier juga sikit-sikit duk hantar pergi kat orang. Allah mujuk kita tahu sebab apa? Berkat istikharah anak kita, berkat istikharah kita. Kadang dia main dalam bentuk macam tu, kita nampak dia. Kadang kita tak nampak dia macam tu, kita nampak dia duk bawa markah lain pula. Yang ni nak bakal nak menikah dengan anak aku, tapi dia usung markah pula. Tak kena ni. Ataupun kita dapat CCTV footage, kita tengok pencuri di masjid mana Bagan Serai ke apa, dapat tolong inform dekat polis. Kita zoom tengok, macam tu aku ya. Hang tu dia curi dapur. Muka pagi bagus. Memanglah bagus. Namanya minta anak orang, takkan nak buat pakai muka tak penyamun karbus tu, muka tahiyat awal ke tu, muka bertakwa sikit ke tu. Tak sangka ustaz, sebab dia rumah saya pakai jubah. Jangan terpengaruh. Jubah boleh beli, Maidin boleh beli. Tu RM59, 9 kopang. Jubah boleh beli. Jangan ustaz, saya tengok dia pakai kopiah. Saya ingat dia bagus. Kopiah murah ya. RM6 boleh beli kopiah. Kopiah Haji Derih macam ni boleh beli. Berapa dia? RM60 ke RM80. Hak elok sikit boleh beli RM100 lebih. Ustaz, saya tengok dia ada janggut. Janggut tak payah buat teruk tu. Janggut boleh simpan. Kalau tak naik, dia boleh ganti dengan bulu jagung. Boleh jagung. Hak bawah tu gunting. Buat macam ni, spray sikit. Bawa kaitan. Dia pun buat muka bertakwa. Pegang tasbih. Tak ada cahaya tasbih tu. Semua tu kosmetik ya. Dia bawa kereta besar, kereta boleh sewa. Welfare boleh sewa. Satu hari je sewa. Dia bukan X70, C70. Motor dekat ada pakai. Dia sewa welfare, 600 satu hari, 700, 800, dia pinjam member dia. Sewa. Semua tu boleh jadi lakonan. Yang tahu betul hati budi, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tahu. Jadi dengan doa, Allah tunjuk kita mana okey, mana tak okey. Kita beli rumah yang kita kata contoh tadi kat IKEA tu, kita pun tak jadi beli. Kita pergi beli dekat Bagan Serai contoh.
Barang serai kita beli tu alhamdulillah lah. Sebab apa? Masjid pun dekat dengan rumah kita, taman kita sebelah rumah kita tu imam duduk, depan rumah kita pun bagus. Semua komuniti muslim yang bagus. Kita pergi mana lebih kurang semua dah tak heran apa, jiran-jiran boleh tolong maklum. Tak ada siapa ni belak anjing ke apa ke, main gaduh dengan orang ke apa, jadi bagus alhamdulillah lah. Lepas tu tanya member kita yang beli rumah kat IKEA itu macam mana tu? Kami serabut dah, menyesal kami tak beli barang serai. Jangan kawan, hantar sini warga negara asing hari-hari kita bergaduh, pakai teruk-teruk. Kami pula beli rumah apartmen ni, tunggu di lift tu pakai skirt lah, pakai baju teruk lah. Tak sesuai lah anak-anak kecil, pembesaran anak-anak ni tak sesuai kat situ. Surau ada, ceramah ada, surau ada. Aku tengok mengarut maghrib 2 orang main semayang, Zuhur asar tak hidup, tak azan terus. Jadi macam aku sabut dah beli kat sini rumah berkat istikharah. Kita tak tahu contoh rumah, contoh belajar, contoh tempat kerja. Kita istikharah, Allah mudah dengan kita. Kawan kita main, dia kata aku dengar hang nak pindah tempat kerja baru. Bagus, aku dulu kerja situ lah. Bagus, department hang nak pergi tu bagus. Dia punya HR dia bagus, dia punya line leader dia bagus, supervisor dia bagus. Lepas tu dia pun tiap-tiap Jumaat ada tazkirah, bagi ustaz main, bagi tazkirah lah apa, macam bagus lah. Hilang tu macam Islami sikit lah. Kita pun dengar-dengar alhamdulillah lah. Kadang-kadang ni semua berkat istikharah, dia akan main lah dalam bentuk apa. Kalau jodoh kita ke situ, Allah mudah dengan kita. Senang lah, tak ada masalah apa, senang, mudah. Dan Allah beri keberkatan pada kita. Dan doa tu sambung, apabila engkau mengetahui urusan ini buruk bagi aku, agama aku, kehidupan aku, akhir urusanku, sama ada sekarang atau akan datang, singkirkan kira daripada aku. Jangan bagi aku beli rumah dekat situ, jangan bagi aku sambung belajar dekat situ, jangan bagi aku menikah dengan dia tu. Rupanya lelaki yang kita nak kahwin tu atau perempuan kita nak kahwin tu, dia tak bagusnya perempuan. Ya Allah, kalau dia tak bagus, kau jauhkan dia daripada aku. Jangan bagi dia duduk dekat aku, jangan bagi dia dalam circle kehidupan aku. Dan takdirkanlah kebaikan bagi aku di mana pun aku berada, kemudian jadikan aku redha dengannya. Kemudian Nabi SAW bersabda bahawa seorang bolehlah menyebut masalah atau keperluannya selepas membaca hazal amr. Lepas daripada perkataan hazal amr, maka dia habaq. Apa benda yang nak doa tu? Doa ke Allah Ta'ala. Jadi istikharah ni satu amalan atau hadiah lah Allah bagi kat kita, supaya kita lebih dekat dan ada cara yang terbaik untuk kita pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap kena ingat, istikharah ni dia benda besar. Benda kecil dia tak boleh istikharah. Satu. Yang kedua, tak boleh istikharah untuk benda yang wajib. Nak semayang istikharah buat apa ni? Itulah aku duk ingat esok first day Ramadan kan, aku nak istikharah lah, nak puasa ke tak puasa. Hatu nama dia bingung. Benda wajib tak boleh istikharah. Sebab apa semayang istikharah? Dah aku nak istikharah, doa ke Allah, nak tanya tengok aku nak duduk kuliah ke tak malam ni. Aku nak duduk kuliah ke, aku tak mau duduk kuliah. Tu tak istikharah. Menuntut ilmu ni hukum dia wajib. Han duduk pula. Benda nak istikharah ni benda-benda sunat dan benda besar. Benda wajib tak boleh. Awak istikharah ni, itulah nak tanya ke Allah Ta'ala ni, aku nak minta lah panduan. Nak tinggal arak ke, nak terus minum arak ke? Benda haram tak boleh buat istikharah. Yang ketiga tak boleh istikharah, benda kecil. Sebab apa hang singgah masjid pagi-pagi sembahyang istikharah? Itulah aku dah ingat pagi ni nak beli roti canai ke nak beli nasi lemak. Tu tak istikharah. Awak beli istikharah ni? Istikharah lah, lagi lepas isyak aku nak pergi Speak Mart. Aku nak beli aiskrim Cornetto ke, aku nak beli aiskrim jenama binatang apa ke aku nak beli. Nak beli aiskrim tak istikharah. Nak beli coklat Hudson ke coklat Hack, tak payah istikharah. Kecil-kecil tak payah, benda besar. Dalam kewangan aku macam ni, patut tak aku beli kereta sekarang? Macam boleh, tapi border juga. Nak tukar kereta ke tak payah tukar kereta ke? Nak beli baru ke tak payah beli baru ke? Atau maintain dengan kereta baru ke? Ada ke? Besar ni benda nak buat. Ada duit boleh buat, tapi nampak macam ragu-ragu. Macam tu, ada apa-apa benda yang besar dalam hidup, bolehlah buat istikharah.
Ada pun benda-benda kecil, nak beli baju color hijau ke, beli baju color oren. Itu tak payah istikharah, benda kecil macam tu. Baik. Di ujung kita tengok muka surat 162, dia acak pada kita antara cara pelaksanaan solat istikharah ialah pada rakaat pertama selepas baca Fatihah hendaklah baca Kafirun. Rakaat kedua hendaklah baca surah Al-Ikhlas. Surah ni dia tak tetaplah, tuan-tuan nak baca surah apa pun boleh. Ini cadangan. Surah yang wajib Fatihah sahaja. Selain pada tu boleh baca surah apa pun tak apa. Dalam baca doa yang terdapat dalam hadis di atas, mulai dengan bismillah, selawat pada Nabi, semasa sujud terakhir baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ianya dibaca sebanyak 40 kali. Ini apa nama dia ni? Ini cadangan pada pengarang. Ini bukan ketetapan syarak. Mesti 40, mesti 37. Tak. Nabi ajak doa, cuma ayat-ayat Quran ni sebagai penambah lagi, bagi kemas lagi sembahyang kita. Itu pilihan daripada kita. Kalau kita buat, bagus dan boleh. Kalau kita tak mau buat, tak apa, tak jadi masalah. Yang penting ada sembahyang, ada doa. Sebagai tambahan, boleh amalkan beberapa amalan-amalan yang diajak oleh para alim ulama. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Kita akan baca 2 hadis pada malam ni insya-Allah, dan kita tinggal 1 hadis untuk kita khatamkan kitab ni pada bulan hadapan. Ada satu lagi tak? 39 40. Pada 40 habis dah betul. Apa lama? 2016 saya mula mengajar kat tuan-tuan. Betul ada tulis tak? Tu dia saya tulis. 19 bulan 3 2016 saya mula mengajar di Bertam sini. 2016 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 term ngaji kitab. Alim sungguh orang ni. Tak apa. Kita terus hadis kedua. Bercucuk tanam. Saya baca terjemahan teruslah kat tuan-tuan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tanam pokok dan tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan semuanya itu akan jadi sedekah untuknya. Dan riwayat lain menyebut, tidaklah seorang muslim tanam satu tanaman melainkan apa yang dimakan daripadanya tanaman itu sedekah, dan apa yang dicuri daripada tanaman itu sebagai sedekah, dan apa yang dimakan oleh binatang daripada tanaman menjadi sedekah, dan apa yang dimakan oleh burung menjadi sedekah. Dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi, melainkan semuanya itu akan dikira sebagai sedekah. Okey. Hadis yang berikutnya ini adalah hadis yang kita katakan berkaitan dengan ekosistem dan alam sekitar. Apa dia? Ekosistem dan alam sekitar. Nabi ajak pada kita supaya kita menanam banyak, ada ruang. Tuan-tuan duduk di taman, duduk di rumah bawah ni, boleh cari ruang untuk tanam pokok-pokok buah kayu ni. Apa saja tumbuhan yang ada buah-buahan, kita tanam. Apa yang kita dapat kelebihan dia? Kalau kita tanam pokok-pokok tu, ialah hadis ni kalau dihuraikan dari segi ekosistem dan sebagainya, ulama-ulama berkaitan dengan sains dan sebagainya, dia kata Nabi ni antara orang yang ambil berat dengan hijau. Macam kita Pulau Pinang ada juga kan, go green, menuju ke arah hijau. Ada orang salah faham, tak tahulah salah faham ke salah buat. Dia kata go green tu melingkup buang, semua hijau belah. Boleh ke? Sebab hijau semua jadi tak ada pakai tahu bukit. Tu go green tu maksudnya menuju ke arah hijau. Lebih banyak kita tanam pokok, lebih baik dan lebih bagus. Sama ada untuk oksigen ke, sama ada untuk yang paling besar sekali adalah bila buah tu dia naik, buah tu burung akan makan, atau tupai makan, atau jatuh, dia kurang. Buah tu ada 20 biji, jatuh sebiji, atau ada orang curi buah tu.
apa sahaja benda yang berlaku kat pokok tu, hasil buah-buahan tu berkurangan, jatuh, rosak, curi atau berlaku kekurangan tu, maksudnya orang ambil jatuh ke rosak lah, terutama dimakan oleh burung dan sebagainya, maka orang yang tanam tu dia dapat pahala sedekah. Jadi tuan-tuan janganlah marah burung kalau dia main makan. Dia sebenarnya nak bagi pahala dekat kita. Kita tanam niat, bila kita tanam pokok, apa yang kita nak buat? Kita nak kalau boleh biarlah hasil ni kita dapat. Yang hasil ni boleh kongsi, binatang boleh makan. Semua tu Allah bagi pahala free dekat kita. Dalam hadis lain menyebut setiap pokok yang ditanam oleh orang, pokok tu dia akan berzikir dekat Allah. Orang yang jaga, siram dia, tanam dia, orang tu yang akan dapat pahala. Pokok tu zikrullah, dia dapat pahala sikit. Maknanya saya mohonlah pada tuan-tuan semua yang ada dekat sini ni, carilah ruang, hijaukanlah bumi. Selain daripada tuan-tuan ada ruang sikit kat depan rumah kita boleh tanam, tanamlah apa-apa pokok. Walaupun kita mungkin tak dapat faedah daripada pokok tu. Saya pun dah berumur dah ustaz, saya tak ada nak hasil buah. Tak apa, bukan untuk kita. Kita tanam je. Mungkin tak kita, anak cucu kita, zuriat keturunan kita, dia akan dapatkan manfaat tu. Kita tak boleh tanam di sini ustaz sebab ruangan kami sempit dan kecil di sini dah. Okey, mungkin ada tanah ke dekat rumah belah kampung ke, kat rumah mak kita ke, mak ayah kita ke, beli benih. Tetapi dekat ni apa, pejabat-pejabat pertanian, farmer apa semua kadang mereka jual benih-benih pokok, rambutan lah, yang tu yang ni, senang-senang jenis-jenis senang-senang tumbuh ni, hak jenis jaga sikit, biasa-biasa gitu je. Dia main pokok manggis ke, rambutan ke, hak jenis paling tak ada kita boleh makan, paling tak ada pun binatang boleh makan. Buah pelam ke, harum manis ke, daripada harum manis tak naik kot ni, tak apalah, harum pahit ke barang pun tanam. Jadi dia pelam, dia ada faedah dan manfaatnya akan dapat. Oleh pertama pada alam sekitar lah. Hadis ni Nabi abang pada kita juga menunjukkan bahawa akhir-akhir zaman ni ramai orang, sebenarnya macam Nabi nak galakkan kita untuk bidang pertanian dan tanam-tanaman. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni kemajuan dari segi pertanian ni macam-macam lah. Kalau Thailand cara dia dengan buah dia boleh naik dengan elok, dengan cepat. Di negara kita pun macam-macam lah. Orang guna sains, guna sekarang ni tak ada pergi siram pokok semua. Drone ni ada siram ayak ni. Dia setting dengan drone apa semua siap dah. Tak payah pergi sampai hujung. Drone tu lah duk jalan siram pokok, siram ayak, ambil ditambah balik jalan-jalan. Macam-macam orang buat dah ni kemajuan. Mudahkan pokok jenis senang naik, mudah tumbuh. Dan orang yang berjasa kat tanah ni saya tengok jarang. Tanah ni menghampakan dia jarang. Dan negara kita ni pula tuan-tuan, Allah takdir dengan keadaan sangat subur. Hang rajinnya hang boleh dah. Saya tengok bukan kata orang kita satu, dan malah kadang-kadang warga negara asing ni dia ambil peluang. Ada ruang sikit dia buat tanaman. Dekat belah kat Bayan Baru, sebelah balai polis tu ada satu tanah tau, kosong. Tanah tepi jalan biasa kan. Saya tengok ada satu apek tu ditanam sayur sawi, sayur bayam dengan jagung tepi jalan lah, elok kan. Oi, rajin ni apek tu tentang di tepi tu. Tanah sikit je. Tahu lah tanah siapa. Saya nak abang kata rajinnya dia tu. Hang rajin ni, tanah ni satu-satu yang dia bukan macam manusia. Manusia ni kita buat baik kat dia, ada hari dia kepok kepala kita ada apa. Kita tolong dia terajang kita. Ada manusia ni ramai panggil tu. Tapi setakat sejarah ni tuan-tuan, tanah ni tak ada buat nanya kat orang ni. Kita buat baik kat dia. Kadang-kadang ni tak ada buat baik pun. Benih-benih tu tempak begitu ya. Tak ambil tahu pun dah tahu dia naik sendiri dah. Hang kena jaga sikit-sikit kita di situ ya. Kita ingat di hati. Jadi saya mohonlah kalau boleh semua kita hak ada ni, kita ambil peluang untuk cari ruang untuk tanam apa-apa pokok selain daripada untuk oksigen, hijaukan bumi, sejukkan bumi dan sebagainya.
Yang paling besar sekali Nabi ajak pada kita supaya kita dapat pahala bersedekah tu lah. Mungkin dari segi duit kita tak dapat, adalah duit derma juga, tapi macam ni pahala-pahala sedekah hak dia ni tepi-tepi macam ni. Tasbih tu tuan ucapkan subhanallah dapat pahala sedekah, kata alhamdulillah dapat pahala sedekah, kata la ilaha illallah dapat pahala sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tu dapat pahala sedekah, loading barang dekat van orang nak pergi berjalan dapat pahala sedekah, adik-beradik kita nak pindah, jiran kita nak pindah, kita tolong angkat barang, letak dalam lori dia, angkat semua-semua tolong, itu pahala sedekah. Dia dah sampai rumah baru pindah jiran kita pergi tolong angkat barang buat turun balik, itu kita dapat pahala sedekah. Dan malam ni kita dapat lagi ruang yang besar lagi berkaitan dengan sedekah apabila kita tanam pokok, apabila burung-burung makan, kita dapat pahala sedekah yang sangat banyak. Lebih banyak buah-buahan, lebih subur pokok yang kita tanam, lebih banyak buah-buahan, lebih banyak kita dapat hasil, boleh bagi kat orang. Di samping tu saya tengok kadang-kadang kalau di balik pulau, saya ada kuliah di balik pulau. Balik pulau ni banyaklah tokai-tokai durian ni. Buah yang pertama, kalau tahun ni buah yang mula-mula yang dapat daripada pokok dia tu, hasil dia ambil, dia bawa main kat masjid. Bagus je apa? Geng yang balik pulau ni buah elok-elok ni. Musang King Kong apa semua ada ni, D15, D apa macam nama gangster buah dah. Kumpulan 16 apa. Oi, buah elok-elok ni main satu lori. Ada sekali saya khutbah Jumaat, saya ingat Pulau Betung ke mana apa. Berfungsi umum. InsyaAllah tuan-tuan, siapa jangan balik hari ni lepas main Jumaat, sekali kita akan ada lori kecil tu, hak bawa barang tu. Dia main macam pasiau memang. Ada 2-300 biji. Lepas tu ambil pasal apa? Ambil banyak mana nak makan apa buntah ke apa makan. Dia rai. Oh, bagus saya tengok pangai aku tu. Kita pun betul kan. Tengok ada pokok ke apa ke, hasil banyak sikit apa semua, mai dapat ni, mai letak kat masjid. Siapa nak ambil? Tu barakah. Ataupun banyak saya tengok kalau belah-belah pondok ni, dia pun suka pergi bagi kat tok guru pondok ni. Hasil buah-buahan yang pertama, tapi yang elok lah. Kalau pula boleh tu lah, contohlah dia ada apa harum manis ke apa, dapat buah-buah elok-elok ni daripada pokok dia tanam sendiri ni, dia suka pergi bagi hadiah kat tok guru, minta tok guru ni doa keberkatan pada pokok dia. Dan tuan ingat tak, Salman Al-Farisi bila dia masuk Islam, selepas dia cek 3 benda, pendeta Yahudi, rahib Kristian tu kata kat dia, hampir Madinah hang jumpa satu orang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 benda hang tolong cek kat dia. Kalau betul itu orang dia. Apa dia? Yang pertama, belakang badan dia ni, betul-betul di antara dua ni, belakang dekat hati ni ada satu benjolan belakang, khatamun nubuwah. Dia macam ni kulit kita, dia duduk dalam kulit. Dia bukan macam tek lalat, dia dalam macam lemak tu, dia boleh gerak, boleh gerak-gerak gitu. Lemak tu dia kembung dan ada bulu-bulu kat atas tu. Belakang ni dia ada. Tu khatamun nubuwah, cop kenabian. Kalau ada belakang tu satu ciri-ciri dia. Nombor 2, dia tak ambil apa sedekah pun, dia tak akan makan. Yang ketiga, hadiah dia makan. Hang bagi dia hadiah, dia ambil. Sedekah dia tak ambil. Okey. Sayyidina Salman Al-Farisi, dia duduk main dah kuliah Nabi. Masa tu dia tak masuk Islam, dia duduk main dah kuliah Nabi, dia macam kenal apa semua dah. Lama dah. Kemudian satu hari dia perasan di belakang ni ada satu tanda. Masa Nabi nak ambil makanan, dia nampak belakang tu. Dia kata betul ada satu. Kemudian keesokannya dia bawa makanan dan dia kata, apa ni? Ini sedekah. Nabi SAW tak makan, Nabi bagi kat sahabat. Dia kata betul, Nabi tak makan sedekah. Nombor hari ketiga, Nabi tanya dia, mahaza ya Salman. Salman, apa hang bawa ni? Dia tak masuk Islam tapi Nabi kenal dia. Dia main kuliah Nabi walaupun dia tak masuk Islam lagi. Dia tanya kat Nabi SAW, dia kata kat Nabi, ini adalah
hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Bila abang nak hadiah, Nabi makan kurma tu. Tiga-tiga ciri. Kemudian dia kata, Rasulullah, saya nak masuk Islam. Nabi kata, okey, boleh masuk Islam. Muncak semua dah, balik jumpa tuan dia, tuan Kristian dia, Nasrani. Dia kata, boleh aku lepaskan hang tak jadi hamba aku, tapi syarat hang kena abang kat Nabi SAW, abang kat Muhammad, suruh main tanam 100 pokok dekat aku. 100 pokok hang tanam, aku lepaskan hang jadi merdeka. Dia pun jadi serba salah, jadi serabut. Macam mana nak abang kat Nabi? Macam mana nak abang kat Nabi? Dia kata, Rasulullah, tuan saya kata boleh saya masuk Islam, dia boleh bebaskan saya, tapi dia suruh Nabi tanam 100 pokok. Macam mana saya nak suruh Nabi tanam pula? Nabi kata, tak apa, macam aku tolong hang. Nabi tolong orang baru masuk Islam ni, Nabi bantu dia apa benda Nabi boleh tolong, Nabi tolong. Nabi tanam 99 pokok. Satu pokok Sayyidina Umar tanam. Dia kata, Rasulullah, bagilah saya satu, kesianan Nabi dia buat banyak lah. Nabi kata, tak apa, dia suruh aku buat, minta. Nabi kata, okey lah, tak apa, buahlah sang tanam. Kurma biasa makan tahun nak tumbuh, tapi berkat tangan Nabi SAW setahun dia tumbuh. Ulama kata sebenarnya bukan dia nak buat nanya ke Nabi dah, dia tahu Nabi ni orang hebat, sengaja nak ambil barakah Nabi suruh dia tanam dengan alasan Salman nak masuk Islam ni. Semua pokok 99 hak Nabi tanam cantik, nek, elok, mekar, subur dan berbuah, kecuali satu hak Sayyidina Umar tanam tu dia lambat sikit. Kemudian Nabi korek, Nabi tanam balik. Saya tengok kalau tok-tok guru buat perasmian pondok, pecah tanah pondok, daripada bawa backhoe korek tu yang ni apa semua ni, ada satu amalan yang mereka akan minta tok-tok guru mai korek tanah dan tanam. Mereka sedia korek semua siap dah, tok guru tu akan ambil skop 2-3 syarat tanam betul. Saya tengok benda ni tentang kat mana? Dekat tu tempat Al-Fadil Ustaz Piu Syahul. Masa dia buat perasmian Al-Filfilani tu, kata tahu siapa main? 2 orang. Satu arwah Tok Guru Ismail Kamus main. Dengan sakit-sakit dia tu dia bawa dia main dan dia tanam pokok. Dan yang kedua arwah Tok Guru Harudin main juga masa perasmian pecah tanah awal dulu di balik pulau. Pemain dia bertanam. Dua-dua pokok tu memang hebat tumbuh. Yang Tok Guru Haji Sanusi, semua beberapa orang Tok Guru yang main hebat-hebat semua ni, semua hak pokok dia bertanam tu cemerlang, gemilang, terbilang 7 hotel bintang mana. Tuan-tuan balik rumah tengok tanam jadi satu pokok. InsyaAllah tu muka tuan-tuan bertakwa ni jadi ya. Cuma jangan habaq kat isteri lah pokok tu kita tanam. Jadi baru habaq. Pokok tu 8 hari mati pula dia habaq. Nanti dia kata tu lama dosa banyak tanam pokok tak naik gitu. Jadi tuan-tuan ada ruang, tuan-tuan tolonglah tanam. Tengok hadis 167 hadis terakhir, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sungguhnya sebaik-baik makanan yang diperolehi oleh laki dan anak-anaknya adalah daripada usahanya sendiri. Macam Nabi tahu lah akhir zaman ni semua duk tebang pokok, tebang bala, bagi clear hutan, curi pokok, bagi rosak hutan dan sebagainya. Macam Nabi tahu dah, Nabi habaq kita suruh tanam sebab cover balik semua yang dibuat oleh geng-geng orang yang tak amanah, orang yang rosakkan tanaman apa semua ni. Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Okey, berhenti di situ. Kita akan jumpa bulan hadapan dalam hadis yang terakhir dalam kitab kita. Nanti saya akan umumkan tuan-tuan apa pula kitab yang akan guna untuk kuliah akan datang pula nanti insya-Allah. Baik. Saya satu pengumuman saya beritahu tuan-tuan, ada 2. Sebenarnya saya nak cakap kat tuan-tuan tapi tak dan dah, berkaitan beberapa isu-isu LGBT. Banyaklah tuan-tuan, sebulan 2 ni banyak saya dapat makluman
sama ada anak dia atau isteri dia atau suami dia. Okey, elok, hidup elok ya. Tiba-tiba suami dia minat ke lelaki. Dan beberapa dalam telefon bukti-bukti yang jelas menunjukkan bukan sekadar minat ya, minat terlacak sampai teruk-teruk lagi dah. Dan isu tu bukan saja berlaku pada suami, berlaku juga pada isteri, sampai berpisah-pisah. Dia saya pun tak tahu. Saya sedang rangka satu khutbah Jumaat isu berkaitan dengan ni lah. Tapi bukan nak bagi kat Jaib. Saya sendiri baca saya punya. Tengoklah teks tu dulu, saya bagilah kat Jaib, dia pun boleh baca kak. Memang banyaklah tuan-tuan isu-isu ni. Baru ni saya jumpa satu macam ni lah, duk main kuliah dengan tuan-tuan ni. Polis dikata kat saya, Ustaz, saja kongsi dengan Ustaz, dia kata baru ni ada satu, ni di pulau lah, ada satu kes flat tu, ke flat lah, apartment lah, macam orang-orang yang berjenis jugalah. Ada 2-3 kes kasut hilang, yang tu yang ni. Lepas tu report lah kami pergi lah cek semua rumah-rumah, cek. Lepas tu rumah-rumah bujang apa pun kami pergi masuk lah, cek sajalah, buat investigation gitu. Masuk satu rumah tu, lepas tu nampak lah rumah tu cuma macam biasa tu. Lepas tu tanya geng-geng bujang sama-sama mereka ni, sendiri buat, sendiri rakam sama-sama. Lepas tu alatan-alatan yang diguna, material tak apa-apa lah macam semua tu ada atas meja. Maksudnya balik kerja tak tahu apa, yang tu lah amalan sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi macam satu benda syok pula. Laki duduk dengan laki ni macam kerja jadi pula. Takut pula nak pergi mana-mana ke apa-apa yang laki. Dia jadi naluri songsang betul lah. Saya selalu ajak abang tuan-tuan baca doa yang dibaca oleh Nabi Lut alaihissalam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Moga Allah pelihara, ya Allah selamatkan aku dan keluarga aku daripada apa yang mereka ini sedang lakukan. Jadi kita doa pada Allah supaya Allah pelihara kita. Dan nombor 2, saya bagi tahu kat tuan-tuan ruang di sekolah saya, dewan sekolah tu kita sedang upgrade untuk tukar ke sistem COVID lama. Saya tengok jadi semua dah jadi Jahannam Khalidi dan merepek dah semua dah. Dewan tu ialah program-program keagamaan semua dalam tu, maulid ke apa ke, yasin, maksurat lah, kafir sebagainya, semua kita buat dalam tu. Saya dah pun tukar semua dah. Saya dah berjaya dalam 10K lah. Setakat lah saya dah ada kat tangan dalam 5. Kalau tuan berhajat nak buat sumbangan ke dan sebagainya untuk dapat pahala untuk benda kekal lah di situ, untuk boleh bagi pada saya insya-Allah. Baki sikit lagi ya ruang, mungkin ada sahabat-sahabat sumbangan boleh. Okey, itu saja. Ambil pada Allah, yang kurang sempurna tak kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.